kasih kerana memilih yang sahih dan berimbang. Berita perdana edisi Hari Wanita, Rabu 8 Mac 2023. Bersama saya Fathil Hidayat Ghazali. Dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Tabung kasih rahmah wanita bantu wanita terdesak termasuk mangsa keganasan rumah tangga. Bekalan telur dijangka dapat dipulihkan menjelang Aidilfitri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Tabung kasih rahmah wanita dengan peruntukan permulaan RM1 juta diluluskan. Peruntukan di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat itu membantu golongan wanita termasuk mangsa keganasan rumah tangga serta pengabaian keluarga sebelum dibantu JKM dan Pusat Zakat. Tabung kasih rahmah wanita ini yang dicadangkan oleh kementerian, maka saya akan ini termasuk beberapa isu tertentu khusus kadang-kadang yang mendesak yang tidak masuk dalam air kasih dan peruntukan sedia ada. Kementerian mohon supaya kita adakan wang peruntukan kecil permulaan supaya dapat diberikan bantuan. Segera saya luluskan RM1 juta untuk tujuan tersebut. Perdana Menteri juga bersetuju memberikan peruntukan permulaan sebanyak RM500,000 kepada Institut Sosial Malaysia ISM. Peruntukan bagi membolehkan usaha penyelidikan untuk memperkasa golongan wanita di Malaysia. Perdana Menteri ketika merasmikan sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2023 mahu satu perubahan nyata dilakukan. Ia bagi meningkatkan penglibatan golongan wanita di peringkat pembuat keputusan dalam sektor swasta termasuk di syarikat berkaitan kerajaan GLC dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC. Perdana Menteri menegaskan berdasarkan laporan Suruhanjaya Security Malaysia, peratusan wanita sebagai ahli lembaga pengarah di syarikat sektor swasta hanya 29% sehingga 31 Disember 2022. Sementara sektor kerajaan menyaksikan peratusan wanita di peringkat pembuat keputusan menunjukkan kemajuan meskipun terdapat ruang untuk dibaiki. Jadi saya mahu semua GLC dan GLIC ambil perhatian. Semua pelantikan baru GLC, GLIC dan juga peluang-peluang kenaikan pangkat, saya mahu suatu perubahan, tentunya gradual dan tentu yang punya kelayakan, tetapi mesti ada kemajuan nyata supaya kita tingkatkan peranan wanita. Tercatat dalam sejarah sebagai wanita pertama dilantik Timbalan Perdana Menteri pada Mei 2018. Digambarkan sebagai insan luar biasa, figura yang berdepan dengan pelbagai cabaran sepanjang kerjaya politik dan kehidupan, cekal memainkan peranan seorang isteri, ibu dan pemimpin. Ikuti temu bual eksklusif wartawan Syamimi Saripan yang menyingkap kisah di sebalik nama Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Dan Azizah itu kasihnya, kesetiaannya itu waduh luar biasa. Datuk Seri bercakap mengenai Iron Lady ni. Datuk Seri pernah menggalas jawatan sebagai Timbalan Perdana Menteri Wanita pertama di Malaysia. Bagaimana perasaannya dan apa cabaran menguruskan negara ketika itu, Datuk Seri? Saya ingat kan hidup ni biasa-biasa je kan. Namun apabila suami saya masuk politik,
Itu satu kejutan. Namun ialah dalam hidup ni kita kena hadapi berbagai karenah dan liku-liku hidup. Yang saya terima apabila menang dalam 2018 tu kerajaan menjadi kerajaan yang dikatakan inilah wanita pertama. Saya memang terpaksa belajar dengan begitu sempat sekali. Namun saya sangat bersyukur dan berterima kasih kerana mereka-mereka yang ada dalam kerajaan itu, mereka menolong dan mereka ada kat situ. Dan saya rasa bahawa inilah yang boleh membuatkan negara kita maju apabila ada political will, ya, ada leadership yang baik kepada baik. Datuk Seri, ketika ketiadaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, pada tempoh Datuk Seri perlu berjuang sendiri, bukan saja sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri dan juga pemimpin. Apa antara cabaran yang dihadapi, liku-liku kehidupan sepanjang karier ketika itu, Datuk Seri? Saya biasa kena cemuh dalam parlimen lagi. Isteri seorang banduan, apa dia tahu? Okeylah. Tak apalah, ya memang betul saya seorang isteri seorang banduan. Namun tidak sikit pun melemahkan semangat saya. Saya balik lepas ceramah ke apa ke, orang tak pernah dengar saya, tak pandai ceramah kan. Jadi saya balik rasa Allah, luluhlah hati aku ni macam mana lah. Saya tengok anak-anak saya tidur berkelimpangan, ya. 6 orang tu, okeylah. Ya Allah, kalau inilah kan saya seorang ibu, sokongan yang ada pada segi keluarga, kawan-kawan yang rapat dan juga yang jauh yang saya tidak kenali, itu memberikan saya kekuatan dan semangat. Kalaulah boleh kita atasi apa-apa semua ni, itu memberikan satu impetus kepada peranan seorang wanita. Sepanjang karier dan juga kehidupan Datuk Seri, siapa insan yang menjadi panduan ataupun inspirasi Datuk Seri untuk kuat mendepani cabaran sebagai seorang wanita? Saya memang sungguh menghargai ibu saya. Okay? Dia tidak berpelajaran tinggi. Sebab ibu saya dah meninggal. Aku dulu kalau mak aku kaya, aku ada dapat pelajaran, aku boleh jadi menteri. Itu yang mentakkan saya sebelum saya jadi menteri tu. Saya ingat kata-kata ibu saya, Mami, kita main Mami kan, Mami, saya jadi menteri. Masa tu dia dah tak sihat. Maaf. Bagaimana kita nak memperkasakan suara wanita dengan bertemakan dengan kasih wanita sepenuh hari wanita tahun ini? Apa yang boleh Datuk Seri katakan? Kita support system. Kita menampung apa yang ni. Sebab saya cakap sebagai seorang isteri pada Anwar yang menjadi Perdana Menteri sekarang ni. Cara mana kita nak bagi kat dia supaya dia boleh menjalankan tugas dengan baik. Tetapi pada masa yang sama kita rasakan bahawa sumbangan kita ini penting. Kalau tak ada kita, dia kelang rebut juga. Ini memberikan satu peranan. Jangan lupa, peranan wanita itu penting dalam hidup kita. Dan untuk kali terakhir, Datuk Seri, apa yang boleh dipesan ataupun dikatakan kepada wanita-wanita di luar sana untuk menjadi seorang yang kuat, hebat sebagaimana Wan Azizah, Wan Ismail ni? Redha je. Kalau kita redha, banyak yang kita rasa lepas bertanggungjawab. Tapi kita redha pun kita mohon Allah perbaiki keadaan. Saya, Dr. Wan Azizah Wan Ismail, mengucapkan selamat Hari Wanita Sedunia. Saya Syamim Besarifan, RTM. Ya, selamat Hari Wanita kepada semua wanita di Malaysia, termasuk Mac. Terima kasih. Malaysia mengambil sikap terbuka kepada sebarang cadangan untuk mengembalikan pelaksanaan projek kereta api kelajuan tinggi HSR Kuala Lumpur, Singapura. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata ia selagi tidak melibatkan pembiayaan oleh kerajaan. Diperjelaskan sebagaimana yang dinyatakan Perdana Menteri sebelum ini, kerajaan mengalu-alukan sebarang cadangan pihak swasta yang berhasrat meneruskan projek mega itu. Bagaimanapun setakat ini kerajaan belum menerima sebarang cadangan tertentu atau menyeluruh daripada pihak swasta mengenainya. Tidak ada tempoh waktu ditetapkan untuk projek berkenaan kerana cadangan pelaksanaan telah dibatalkan kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ini.
Sidang Dewan Rakyat diberi maklum bekalan telur dalam negara dijangka dapat dipulihkan menjelang Hari Raya Aidilfitri. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu berkata pihak pengeluaran telur telah memberi jaminan mampu untuk memulihkan keadaan seperti 4 tahun lalu. Jelas beliau, usaha memulihkan bekalan telur dalam pasaran dilakukan melalui sesi dialog bersama pengeluar-pengeluar telur dalam negara. Kita usahaskan dan berdialog dengan pihak pengeluar telur dan sebagainya. Mereka telah berjanji untuk flood the market dalam masa yang terdekat ini, terutama menjelang Hari Raya Puasa. Dengan keadaan smooth, kita harap tak berlakulah bencana yang besar lagi di mana-mana. Kita dapat pulihkan kedudukan itu seperti 4-5 tahun dulu. Mengulas mengenai syarikat yang diberikan permit import AP telur dari India, beliau menjelaskan AP untuk mengimport telur tidak melibatkan peruntukan kerajaan. Lepas ini, kalau perusahaan telur ni pulih, kita akan kurangkan import ataupun stop import. Kalau keadaan meruncing, misalnya berlaku banjir dan kita kehilangan sumber, kemungkinan kita boleh import syarikat-syarikat yang bersedia. Misalnya daripada Thailand ada, daripada Turki ada, dari yang banyak daripada lain negara ada. Jenayah seksual terhadap kanak-kanak di Malaysia masih pada tahap yang paling rendah. Justru kerajaan bersedia meminda 3 akta bagi penambahbaikan perlindungan kepada kanak-kanak yang menjadi mangsa jenayah seksual dan menjamin keadilan kepada mangsa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, undang-undang itu ialah Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017, Akta 792, Akta Keterangan Saksi Kanak-kanak 2007, Akta 676 dan Akta Keterangan 1950, Akta 56. Pindaan akan dilaksanakan dalam 2 fasa. Bagi fasa pertama, terdapat 3 cadaan pindaan yang dibuat kepada Akta Kesalahan Seksual Kanak-kanak dan 3 cadangan pindaan juga akan dibuat kepada Akta Keterangan Saksi Kanak-kanak. Manakala fasa kedua akan dilaksanakan pada sidang Parlimen yang akan datang selepas sesi libat urus selanjutnya dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Antara cadangan pindaan yang dibuat adalah memperkenalkan langkah tambahan mesra kanak-kanak untuk melindungi mangsa kanak-kanak, mewujudkan kesalahan-kesalahan baru dan memperuntukkan pampasan kepada mangsa kanak-kanak. Pindaan perundangan yang bakal dilaksanakan ini adalah merupakan perubahan positif kepada sistem keadilan jenayah terhadap kanak-kanak di Malaysia. Selain itu, reformasi yang dicadang diharap membantu mangsa atau saksi kanak-kanak daripada mengalami trauma berpanjangan. Beliau menyatakannya ketika sesi penggulungan perbahasan belanjawan 2023 di Dewan Rakyat. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan sedang menilai dan mengenal pasti kerosakan serta jumlah kerugian yang dialami sektor pertanian dan peternakan terutama di Johor akibat banjir. Timbalan Menteri Chan Fung Hin menyatakan ia bagi memastikan semua petani dan peternak terjejas menerima bantuan sewajarnya selepas proses penilaian dilakukan. Sekarang kementerian kita melalui berbagai agensi on the ground, kita nak mendapatkan pancian yang betul dulu. Okay? So baru kita boleh tentukan berapa jumlah pampasan yang kita boleh menawarkan. So sebelum kita mendapat maklumat yang terperinci ini, so cannot further comment lah. Lebih 40,000 penduduk terjejas banjir di Johor masih berada di 198 pusat pemindahan sementara PPS setakat kemas kini pada pukul 7 malam. Bagi memberi sokongan kepada penduduk terkesan, Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim mengambil inisiatif menyediakan khidmat sokongan. Wartawan Nur Azizah Drahman yang berada di lokasi berkongsi perincian penuh. Azizah.
Baik, terima kasih penyampai di studio. Saya kini masih berada di Batu Pahat meninjau situasi dan juga keadaan banjir di sekitar kawasan Batu Pahat ni. Jadi untuk laluan dan juga jalan di Batu Pahat ini masih tidak berubah dan tinjauan saya sebelah petang tadi masih menunjukkan laluan ke daerah ini masih tidak dapat dilalui dengan beberapa jalan telah pun ditutup oleh pihak berkuasa. Dalam pada itu juga di PPS, pihak Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim YPKDT di Batu Pahat ini sentiasa memberi sokongan kepada penduduk yang berada di PPS. Jadi bersama saya sekarang ini iaitu Puan Siti Manisa Siddiq, pegawai takbir di Yayasan YPKDT Batu Pahat. Jadi Puan, kita nak tanya jugalah perinciannya, apakah hikmat sokongan disediakan oleh YPKDT ni kepada penduduk terjejas yang berada di PPS ni? Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim, khasnya di daerah Batu Pahat, menyediakan sokongan moral kepada semua penduduk dan masyarakat di daerah Batu Pahat yang terkesan akibat banjir dalam bentuk sokongan moral, dan ia diharap akan bagi mengurangkan trauma serta kegusaran dan kegelisahan penduduk terhadap bencana banjir yang sedang berlaku pada ketika ini. Antara aktiviti sokongan moral yang kami buat adalah aktiviti kraft tangan, iaitu kepada ibu-ibu, iaitu membuat kraft tangan bunga daripada tisu, daripada kertas krip, dan juga kepada kanak-kanak adalah permainan yang seperti damaji, Lego, mewarna, melukis dan pelbagai yang lain lah. Okey, itu saja untuk yang aktiviti sokongan moral. Okey, bagi sesi yang kaunselor pula, unit kaunseling dan motivasi daripada ibu pejabat melaksanakan sesi kaunseling kepada ibu-ibu dan bapa-bapa yang mengalami trauma akibat banjir, dan mereka boleh mendapatkannya di caravan yang disediakan di PPS yang dirancangkan. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Puan Siti Manisa Siddiq, iaitu pegawai takbir di YPKDT Batu Pahat yang menyediakan sokongan moral kepada penduduk-penduduk yang terjejas banjir yang berada di PPS di seluruh daerah Batu Pahat ini. Okey, itu perinciannya yang kita bawakan untuk laporan pada malam ini untuk banjir di Johor. Saya serahkan kembali kepada penyampai di studio. Silakan. Salam Malaysia Madani Kanta 744. Hujan sejak awal pagi tadi. Operasi menghantar bantuan makanan dan cuaca yang cerah pada hari ini untuk melakukan pemantauan dari udara. Ramai 61 orang mangsa telah berjaya diselamatkan. Lagi mangsa ditemui meninggal dunia dalam kejadian tanah runtuh di Batang Kali. 4 mangsa telah dibawa keluar, manakala baki 2 lagi mangsa. Seorang pengarah syarikat bergelar datuk dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan rasuah 6 juta ringgit. Ia didakwa menawarkan suapan kepada seorang pegawai daerah sebagai dorongan memperoleh tender. Korban akibat gempa bumi Turki dan Syria. Ekonomi negara dijangka berkembang pada kadar lebih sederhana tahun ini. Baik, Kanta 744 berakhir di sini. Ikuti berita perdana selepas ini untuk paparan berita komprehensif. Saya Syarul Islam. Salam Malaysia Madani.
beransur kembali. Sebagai menyokong usaha negara mencapai matlamat sifar bersih karbon seawal 2050, kerajaan komited dengan dana permulaan berjumlah 10 juta ringgit. Perdana Menteri menyatakan dana tersebut berperanan sebagai jaminan permintaan kredit karbon di jana Malaysia. Clearly, when talking about a viable future for the environment, where respect for the planet and quality of life are driving principles, it is a natural fit for further development and support through Islamic finance, a field where Malaysia has long been recognized as a global leader. Bursa Carbon Exchange BCX yang dilancarkan pada Disember lalu juga katanya menjadi pemangkit utama ke arah mencapai sifar bersih tahun depan. Rangka kerja pindah pasaran LIP bakal diperkenalkan Suruhanjaya Security SC bersama Bursa Malaysia. Keperluan itu untuk syarikat yang berhijrah daripada pasaran LIP ke pasaran ACE. Pada masa sama, Bursa Malaysia juga memperkenalkan rangka kerja penasihat diluluskan yang diiktiraf baharu bertujuan mengembangkan kumpulan penasihat bagi pasaran ACE. With the growing need for companies to scale their businesses, I am pleased to note that the SC, together with Bursa Malaysia, will introduce the LEAP Market Transfer Framework for companies to migrate from LEAP market to the ACE market. At the same time, Bursa Malaysia will introduce a new recognized approved advisor framework that will expand the pool of advisors for the ACE market. Rangka berkenaan berikutan rungutan dalam kalangan pemegang saham firma tersenarai pasaran LIP yang menghadapi halangan untuk berhijrah ke pasaran ACE. Kerajaan terbuka untuk membantu industri yang mengalami masalah dalam bentuk bantuan bagi mengubah struktur industri berkenaan. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menyatakan komitmen itu berikutan bantuan berbentuk subsidi tidak mampu menyelesaikan masalah sedia ada dalam industri. Ambil contoh, sekarang ada beberapa industri yang bergantung banyak kepada penggunaan gas dalam proses mereka, kan. Jadi bila harga gas ni naik mendadak, sudah tentu kos dia naik mendadak, dia payah kan. Daripada kerajaan memberi subsidi saja supaya dia boleh bayar gas dia, kerajaan lebih cenderung untuk membantu mereka menukar sumber tenaga mereka daripada gas, contohnya kepada biomass. Beliau berkata demikian selepas program Invest Malaysia di Ibu Negara. Malaysia berpotensi menjadi harimau digital Asia dengan adanya kemudahan komunikasi dan digital yang canggih. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil optimis ia akan memberi keyakinan kepada pelabur dengan kestabilan politik ketika ini untuk memilih Malaysia sebagai destinasi pelaburan sesuai. Asia. Dan kita lihat sekarang ni banyak syarikat yang telah memilih Malaysia sebagai pusat bagi menubuhkan pusat pemprosesan data. They are data processing centers. Kita lihat di Johor banyak ya yang telah diwujudkan, di Kuala Lumpur, Cyberjaya, di Pulau Pinang, dan trend ini meningkat. Kerana saya percaya banyak daripada syarikat-syarikat ini melihat bahawa Malaysia merupakan destinasi yang tepat untuk mereka. Tambahnya, kemasukan pelaburan juga memberi suntikan positif kepada ekonomi negara dengan mewujudkan banyak peluang pekerjaan yang akan menjadikan Malaysia sebagai harimau digital Asia. KKD dan agensi berkaitan juga sedia mempercepatkan matlamat dengan memastikan beberapa perkara asas dilaksanakan segera untuk mencapai realiti itu. Baik, seperti biasa setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 15 Mac 2023.
mahu prabayar internet mudah alih pada harga yang murah? Satu lagi inisiatif kerajaan perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40. Penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan. Berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Pakej perpaduan internet untuk semua. Anda masih bersama Berita Perdana. Usaha mengeluarkan 3 daerah termiskin di Sabah melibatkan daerah Pitas, Kota Marudu dan Tongot sedia dipertimbang Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menjelaskan ia bakal dilaksana menerusi penyediaan projek-projek desa, prasarana dan kemudahan lain. Perbincangan bersama dengan Kementerian Ekonomi serta Kementerian Keuangan bagi merealisasikan hasrat Sabah selain jawatankuasa teknikal yang diketuai Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Safa Untung. Ini adalah satu game changers yang baru oleh Kerajaan Negeri dan kami di KKDW pastinya akan melaksanakan melalui perbincangan yang kami akan adakan dengan Kementerian Ekonomi dan Kementerian Keuangan bagi merealisasikan hasrat Kerajaan Negeri untuk memfokuskan agar ketiga daerah ini keluar daripada kelompok daerah miskin tegar atau antara daerah yang termiskin di negeri Sabah. Beliau terdahulu mempengerusikan mesyuarat penyelarasan KKDW bersama Kerajaan Negeri Sabah 2023. Mesyuarat turut membincangkan usaha mewujudkan estet padi di Sabah untuk memenuhi keperluan tempatan dan domestik sekaligus sebagai stok bekalan makanan apabila diperlukan. 1,152 premis makanan kini menawarkan menu rahmah. Terbaru, syarikat jenama besar McDonald's Malaysia turut menawarkan 3 pilihan menu rahmah berharga RM5. Pelancaran menu rahmah McDonald's disempurnakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub di Petaling Jaya. Beliau berkata penyertaan McDonald's memberi kepelbagaian pilihan menu kepada rakyat sekaligus menyangkal tohmahan kononnya makanan yang disajikan tidak berkhasiat dan berkelas rendah. Kita telah dapat melihat sekarang ini rakyat punya pilihan sama ada mereka nak makan menu yang pelbagai. Bermula dengan nasi ataupun ada konsep ataupun package roti canai, ada tom yum, ada yang berkonsepkan nasi kandar dan akhirnya rakyat ada pilihan bubur, burger dan seumpamanya. Beberapa lagi syarikat jenama besar dijangka menyertai program menu rahmah dalam masa terdekat. Atlet wanita Sri Kandi Negara. Ada perincian lanjut bersama dengan Azamuddin Hussein dalam edisi sukan. Azab. Harapan tinggi skuad melayang Tigers. Chelsea mara ke suku akhir Liga Juara-Juara. Fatih Dayak dan Megara Gambang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Pelibatan wanita dalam sukan tidak seharusnya hanya sekadar memenuhi syarat atau kuota semata-mata. Peluang sama rata perlu diberi berdasarkan kelayakan yang dimiliki. Sama ada menyumbang jasa selaku atlet ataupun berkhidmat dalam pentadbiran persatuan, mereka harus diberi pengiktirafan sewajarnya. Sempena sambutan Hari Wanita Sedunia hari ini yang bertema Embrace Equity, wartawan Tina Rama ada laporannya. Jika diundurkan masa, sejarah penglibatan wanita dalam sukan pada awalnya adalah amat sukar dan tidak digalakkan.
ini dapat dilihat dalam sejarah perkembangan sukan pada tahun 1896. Ketika itu, sukan Olimpik moden yang pertama dianjurkan di Athens, Greece, tetapi tiada seorang pun wanita dibenarkan menyertai pertandingan tersebut. Namun, seiring dengan peralihan masa, orang ramai semakin terbuka menerima kehadiran kaum hawa sama ada sebagai atlet atau di peringkat pengurusan. Bagi bekas Timbalan Presiden Konfederasi Hoki Malaysia KHM, Dato' Profesor Dr. Syamla Subramaniam yang merupakan wanita pertama menerajui jawatan tertinggi di KHM, akur perjalanan yang bukan mudah. Beliau merupakan watak utama pasukan hoki wanita Malaysia untuk mendapat pengiktirafan sama rata dengan skuad lelaki. Dan pada masa tu penggabungan tu, satu statement for women lah, Tina. Masa tu saya pun muda, 2010 and then kita pun nak tiba-tiba gabung. Men's hockey besar, sangat banyak duit, sangat glamour. Tapi nak gabung dengan wanita ni, kita pada masa tu perlu saya dengan Puan Sri Raja Nur Hashikid, mantan Presiden Persatuan Hoki Wanita Malaysia. Beliau dengan saya telah berusaha dengan begitu banyak untuk dapat 50-50. Tapi kita ambil dekat 17 perbincangan yang begitu panas, I can tell you lah. To fight, because bagi saya pada masa tu, I think important for gender equality is decision making position. Dan bila saya jadi Timbalan Presiden wanita yang pertama di Konfederasi Hoki Malaysia, satu perkara yang saya pastikan saya buat adalah untuk memastikan dia tak tengok saya sebagai wanita. It must be equal. Dan saya selalu memberi pesanan kepada wanita, kita tak boleh expect a quota to protect us. Kita kena bawa diri kita supaya orang rasa kita contributing member dalam Konfederasi Hoki Malaysia ke atau mana-mana persatuan lah. Senada dengannya, Dato' Nicole Ann David, bekas jago squash dari Malaysia dan Asia yang pertama menduduki ranking nombor 1 dunia. Bagaimanapun, beliau melihatnya sebagai motivasi untuk membuktikan kemampuannya di mata dunia. So at the time, there was a lot of focus with the men squash players coming through and, gaining more of the attention rather than the women's squash tour. But when it's during big events, both tournaments will be together. So usually the men will get all the show court time more so than the women. So I think that was pretty much what we had to go through in that beginning phase. But we did stand our grounds in terms of the level of the women's game going up. When I was number 1 in the world, I had a chance to really make a point that we deserve a same spotlight with the men. I think the sports industry for women can be improved in 3 different areas. For starters, to have more girls' participation in sport, in school, in their communities, and making them more involved. The second thing is to have more leadership roles in like the administrative roles. And the last thing is to have more women coaches. Bertepatan dengan tema Embrace Equity, wanita yang terlibat dalam dunia sukan kini sudah mampu setanding dengan warga lelaki. Buktinya pencapaian demi pencapaian cemerlang diraih di peringkat tertinggi. Perjalanan itu bukan mudah. Selamat Hari Wanita Sedunia. Tina Rama, RTM. Baik, skuad Malayan Tigers negara mampu menampilkan aksi cemerlang pada kempen kelayakan bola sepak Piala Asia bawah 20 tahun 2024 yang akan berlangsung di Phnom Penh, Kemboja. Ketua jurulatihnya Cameron Ng berkata beliau berpuas hati dengan barisan pemain yang dipilih dan optimis dapat melakar kemenangan ke atas tuan rumah pada aksi pembukaan kumpulan G Jumaat ini. Menurut Cameron, keyakinannya itu berdasarkan komitmen tinggi yang dipamerkan anak buahnya sepanjang persiapan pasukan.
Bagi saya persiapan berjalan lancar. Kita ada 2 minggu camp training, so saya puas hati. Kami di semua jurulatih puas hati dengan persembahan dan latihan yang ditunjukkan oleh pemain-pemain. Skuad wanita B20 negara berlepas ke Kemboja awal pagi tadi bakal memulakan kempen kumpulan G menentang Kemboja pada Jumaat sebelum menentang Myanmar pada aksi terakhir Ahad kemudian. Berdasarkan format kejohanan, 8 juara kumpulan akan ke pusingan kedua yang dijadualkan berlangsung 3 hingga 11 Jun depan. 4 daripada 8 pasukan terbaik pula akan meraih slot ke final di Uzbekistan tahun depan. Sementara itu, penyerang pasukan Tia Tessera tekad mengguna dan menerapkan pengalamannya beraksi di luar negara untuk bantu rakan sepasukan mencipta kejayaan di Kemboja. Tia yang berpangkalan di Sekolah Antarabangsa Endicott Madrid, Spanyol merupakan salah seorang pemain Malaysia di luar negara yang dipanggil untuk memperkuat pasukan. When I went overseas, I gained a lot of experience. So I'm excited to bring that experience that I've learned from other people as well back here to Malaysia. Tia mengakui dia pada mulanya berdepan sedikit kesukaran untuk menyesuaikan diri dengan rakan sepasukan, namun kini mereka sudah semakin serasi. Baik saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak. Baik, kita ke perkembangan seterusnya. Kementerian Belia dan Sukan KBS menawarkan peruntukan melalui dana geran padanan kepada semua exco belia dan sukan negeri bagi menaik taraf padang bola sepak. Menterinya Han Nahyo berkata tawaran itu dibuat Januari lepas dan kini pihaknya sedang menunggu maklum balas setiap wakil negeri. Jelas Hana, setiap negeri perlu memilih satu stadium bagi projek naik taraf dengan penanaman rumput jenis Zion Zoysia di padang yang terpilih. Namun mereka perlu melakukan penyelenggaraan awal sebelum KBS meluluskan peruntukan. Penyelenggaraan tahunan pula menjadi tanggungjawab kerajaan negeri masing-masing sekiranya mereka memilih untuk menerima tawaran itu. Kita nak bagi offer kepada negeri kalau mereka boleh pilih satu stadium bola sepak yang mereka nak upgrade untuk rumput Zion Zoysia seperti ini, naik taraf padang yang itu dibuat oleh negeri. Kerajaan Persekutuan KBS boleh bagi kos untuk menanam rumput, tetapi penyelenggaraan dan maintenance setiap bulan itu balik kepada negeri. Tambahnya, tawaran itu dibuat ketika mesyuarat pertama KBS bersama exco setiap negeri Januari lepas dan keputusan tersebut dijangka dimaklumkan dalam mesyuarat kedua akan datang. Beliau ditemui ketika melawat sesi latihan terakhir skuad Malayan Tigers B20 di Padang FAM semalam. Baik, beralih kepada perkembangan Liga Super 2023. Skuad PDRM FC perlu lebih bersedia menjelang kunjungan ke Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin untuk bertemu Terengganu TFC pada aksi keempat Sabtu ini. Pengendalinya, Azmi Aziz berkata skuad penyu pastinya mahu menebus prestasi hamba mereka dengan memburu kemenangan pertama musim ini. Beliau akui bermain di hadapan ribuan penyokong tuan rumah bukan tugas mudah. Lawannya yang juga naib juara musim lalu itu pastinya akan menurunkan barisan terkuat menentang The Corps selepas hanya mampu mencatat keputusan 1 seri dan 2 kekalahan dalam 3 perlawanan. Dengan situasi Terengganu yang 3 game 1 poin, sebenarnya benda tu menyukarkan kita lagi lah. Kita tak boleh ambil mudah sebab diorang macam mungkin harimau terluka, orang cakap macam diorang ready untuk bounce back. Tambahnya, beberapa perubahan dalam skuad utama juga perlu dibuat bagi memastikan pemain PDRM tidak mengalami kecederaan susulan jadual padat 3 perlawanan dalam masa 9 hari. Selepas 3 perlawanan, PDRM kini berada di tangga ke-6 Liga dengan mengumpul 4 mata, hasil 1 kemenangan, 1 seri dan 1 kekalahan.
Perkembangan Liga Juara-Juara Eropah. Jaringan penalti kontroversi Kai Havertz dan gol babak pertama Raheem Sterling membantu Chelsea bangkit menewaskan Borussia Dortmund 2-0 pada aksi kedua peringkat 16 pasukan terakhir di Stamford Bridge awal pagi tadi. Keputusan itu menyaksikan Chelsea mara ke suku akhir dengan agregat 2-1. Chelsea yang tewas 0-1 pada aksi pertama di Jerman terlepas beberapa peluang terbaik menerusi gandingan Havertz, Sterling dan Chilwell di babak pertama. Namun penantian juara edisi 2021 itu akhirnya berakhir menerusi jaringan Sterling 2 minit sebelum rehat. Nasib terus memihak The Blues di babak kedua apabila dihadiahkan sepakan penalti susulan bola terkena tangan pertahanan Dortmund. Bagaimanapun, sepakan pertama yang diambil Havertz gagal menerjah gawang. Sebaliknya menuju ke tiang gol sebelum dikeluarkan oleh pemain Dortmund. Perlawanan mula menjadi kontroversi apabila pengadil memutuskan Chelsea perlu mengambil semula sepakan itu. Ini selepas video bantuan pengadil mengesan pemain Dortmund yang mengeluarkan bola sebelum itu telah memasuki kawasan penalti dengan lebih awal. Peluang kedua tersebut tidak disia-siakan Havertz untuk gol kedua Chelsea pada minit ke-53 untuk memberikan kemenangan buat Chelsea. Dalam satu lagi perlawanan, Benfica mengejutkan klub Brugge 5-1 sekaligus mara ke suku akhir dengan agregat 7-1 di Stadium Dalus awal pagi tadi. Benfica mendahului pada minit ke-38 menerusi Rafa Silva sebelum Goncalo Ramos meledak 2 gol di babak pertama dan kedua. Joao Mario kemudian melebarkan kelebihan menerusi penalti pada minit ke-71 manakala pemain gantian David Neres melengkapkan gol ke-5 pada minit ke-84. Klub Brugge pula berjaya mendapat gol sagu hati menerusi Bjorn Meyer 3 minit sebelum permainan tamat. Baik, legenda Jerman Jurgen Klinsmann tiba di Incheon hari ini bagi memulakan tugas sebagai pengendali baharu skuad kebangsaan Korea Selatan. Beliau sebelum ini mendandatangani kontrak bersama pasukan itu sehingga Piala Dunia 2026. Pemilihan Klinsmann yang pernah mengendali skuad Jerman, Amerika Syarikat dan Bayern Munich itu adalah bagi menggantikan Paulo Bento. Menurut pengendali itu, sasarannya untuk pasukannya ini adalah memenangi kejuaraan Piala Asia. Winning, so that is the goal, and because you proved in Qatar, then you can beat big nations. You beat Portugal in Qatar, and 4 years ago you beat Germany. so you can do very well, and this is our goal. Our goal is to win the Asia Cup next year. Pencapaian terbaik Klinsmann di peringkat antarabangsa adalah membawa pasukan Jerman menduduki tempat ketiga Piala Dunia 2006 di laman sendiri. Beliau juga pernah menjadi ketua jurulatih kelab Bayern Munich pada musim 2008-2009 sebelum berkhidmat sebagai pengendali skuad kebangsaan Amerika Syarikat dari 2011 hingga 2016. Ujian pertamanya adalah perlawanan persahabatan menentang Colombia pada 24 Mac ini. Saudara, 6 individu termasuk polis dan penganjur perlawanan yang didakwa susulan rusuhan penyokong kelab bola sepak tahun lalu akan mengetahui nasib mereka esok. Insiden tersebut mengorbankan lebih 130 orang antara kejadian rusuhan terburuk seumpamanya yang pernah berlaku. Kejadian berdarah tersebut berlaku di Stadium Kanjuruhan ketika pertemuan antara Arema FC dan Persebaya FC. Ratusan penyokong cuba melarikan diri dari rusuhan di stadium dan tembakan gas pemedih mata yang dilepaskan polis. Situasi itu diburukkan lagi apabila beberapa pintu keluar dalam keadaan berkunci. Kesemua individu berkenaan didakwa dengan kecuaian sehingga menyebabkan kematian. Jika sabit kesalahan, mereka berdepan hukuman penjara maksimum 5 tahun. Suspek termasuk 3 pegawai polis kerana menggunakan gas pemedih mata, ketua jawatankuasa penganjur dan ketua pegawai keselamatan kelab tuan rumah Arema FC. Polis berkata pegawai kelab tidak mengikut peraturan keselamatan dan membenarkan jumlah penonton melebihi kapasiti stadium. Kerajaan Indonesia sebelum ini menubuhkan pasukan khas untuk mengesan dalang kejadian itu yang disifatkan terburuk selepas insiden di Peru pada 1964 yang mengorbankan lebih 300 nyawa.
Baik, saudara, edisi Sukan 8 Mac berakhir di sini. Saya Azamudin Hussein, salam Malaysia Madani. Dan untuk segmen seterusnya, kita kembali bersama Fatil dan Margaret Kambang. Silakan. Rangkuman perlawanan-perlawanan mingguan Liga Malaysia. Kupasan isu-isu terkini dan perkembangan aktiviti bola sepak tempatan. Memberi satu peluang baru kepada pasukan-pasukan yang bertanding. Saksikan aksi-aksi menarik Liga Bola Sepak Malaysia dalam Sekilas Liga setiap Khamis 11 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Permohonan permit umrah sepanjang Ramadan ini dibuka. Juga Mahkamah Pakistan gantung waran tangkap terhadap bekas Perdana Menteri Imran Khan. Saksikan rangkumannya. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengumumkan permohonan permit untuk mengerjakan ibadah umrah sepanjang Ramadan ini kini dibuka. Menerusi kenyataan yang dimuat naik di laman rasmi Twitter, Kementerian memaklumkan permohonan terbuka kepada semua warga Arab Saudi dan warga asing dengan mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Permit umrah bagi warga asing sah laku sehingga 90 hari di samping mengingatkan para jemaah agar tidak tinggal di Arab Saudi melebihi tempoh berkenaan. Mahkamah Tinggi Pakistan menggantung waran tangkap yang dikeluarkan terhadap bekas Perdana Menteri Imran Khan selepas gagal hadir perbicaraan kes berkaitan pembelian dan penjualan hadiah yang diberikan kenamaan asing semasa menjadi Perdana Menteri. Ketua Hakim Negara Amir Farouk mengarahkan polis untuk tidak menangkap Khan sehingga 13 Mac ini. Mahkamah juga memerintahkan bekas Perdana Menteri itu hadir ke mahkamah pada tarikh yang sama bagi perbicaraan kes itu. Minggu lepas, Mahkamah Islamabad mengeluarkan waran tangkap terhadap pemimpin itu selepas beliau sebelum ini gagal menghadiri perbicaraan. Berkuat kuasa Jumaat ini, Pusat Pengawalan dan Pencegahan Penyakit CDC Amerika Syarikat akan memasukkan syarat ujian wajib COVID-19 bagi pelawat dari China. CDC bagaimanapun ketika ini enggan mengulas mengenainya. Di sebalik langkah itu, Amerika akan terus memantau kes di China dan seluruh dunia. Minggu lepas, Jepun memansuhkan syarat sama dengan semua pelawat sebelum ini perlu menjalani ujian COVID-19 setiba mereka dari China. Pada awal Januari lalu, Amerika serta negara-negara lain termasuk India, Kanada, Itali, Jepun menguatkuasa langkah baharu susulan keputusan Beijing memansuhkan dasar sifar COVID-19. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mahu kajian dibuat bagi menggantikan Jambatan Bailey di Jalan Utama Felda Selancar dan Perwira Jaya di Rompen Pahang. Titah Baginda, kajian pembinaan seperti jalan baharu perlu dirancang kerana Jambatan Bailey hanya boleh dilalui kenderaan ringan. Dan dalam pada itu saya juga harap satu kajian juga perlu dibuat supaya setelah keadaan dah mengizinkan jalan yang dilalui dan di situ perlu dibuat semula, dibina semula supaya jalan ini dapat diteruskan seperti jalan biasa. Kerana Bailey Bridge ini akan meningkatkan jalanan pantang kelancaran perjalanan kereta melalui. Al-Sultan Abdullah bertitah demikian ketika melawat Pusat Pemindahan Sementara Sekolah Kebangsaan Leban Condong Rompin. Baginda turut berkenan mengurniakan sumbangan kepada penduduk terjejas banjir. Turut berangkat Pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah. Skim Rent to Own RTO telah dilaksana di 14 projek perumahan rakyat PPR seluruh negara membabitkan 6,066 unit kediaman. Setakat akhir Disember lalu, 4,690 keluarga telah ditawarkan skim berkenaan.
skim RTO PPR telah diperkenalkan pada tahun 2017 dan merupakan skim pembiayaan mudah khusus bagi membantu pemilikan rumah golongan berpendapatan B40 yang telah ditawarkan unit PPR tetapi gagal mendapatkan pembiayaan daripada mana-mana institusi kewangan. Kementerian juga sedang meneliti usaha mempelbagai skim pembiayaan perumahan bagi membantu golongan sasar terutama B40 untuk memiliki kediaman. Status ibu tunggal bukan alasan untuk hidup sekadar hidup. Biarpun terpaksa menyara 12 anak sendirian, wanita itu mampu menjadi nama besar dalam bidang perniagaan. Ikuti kisah perjalanan usahawan Dr. Hamsiah Ismail disediakan wartawan Suryati Senapi sempena sambutan Hari Wanita. Dr. Hamsiah Ismail merupakan usahawan yang berjaya menempa nama dalam bidang perniagaan produk kesihatan berasaskan perubatan komplementari. Menurutnya, beliau perlu cekal berusaha memandangkan dirinya ketua keluarga. Untuk itu, Dr. Hamsiah meneruskan perniagaan tinggalan Allahyarham suami. Jadi saya betul-betul aktif di dalam keusahawanan wanita ini. Bila Allahyarham suami saya meninggal pada tahun 2007, I have no choice kan, tak ada pilihan dah, menyebabkan saya rasa saya dah ada platform, tapi yang perlu saya buat ialah bagaimana mentadbirnya. Waktu tu sebenarnya saya ditinggalkan dengan 4 buah syarikat kerana saya rasa wanita ada satu willpower tu, keinginan tu, no. Prinsip kesamaan menjadi prinsip hidup. Justru tidak hairan apabila pekerja wanita turut diberi peranan setara dengan kaum lelaki. Dr. Hamsiah juga aktif dalam kerja kebajikan. Selepas pemergian Allahyarham, saya dapat banyaklah anugerah-anugerah yang berkaitan dengan perniagaan, keusahawanan. Yang pertama sekali saya terima ialah daripada Inspiring Women, daripada sebuah badan NGO FEM, maknanya Persatuan Usahawan Wanita Malaysia. Itu yang pertama yang saya terima. Lepas pada tu alhamdulillah kita dapat lagi pengiktirafan daripada MARA, MAHA sebagai usahawan asas tani. Untuk MAHA saya dapat 3 anugerah, maknanya 3 tahun berturut-turut dapat anugerah daripada MAHA, ya. Kemudian saya juga menerima anugerah daripada sebagai majikan prihatin daripada belia, ya, daripada SOKSO kan, staf saya lah, ya. Dan saya juga dapat sebagai ahli korporat, ya, bahagian swasta untuk satu Malaysia pun daripada yang sama lah, pada Hari Belia, ya. Saya dapat anugerah itu. Yang lain-lain tu anugerah jutawan, yang tu yang alhamdulillah lah. Bagi memastikan lebih ramai kaum hawa terlibat dalam perniagaan, kursus bimbingan usahawan diberi oleh beliau dengan kerjasama Jabatan Pembangunan Wanita Kedah. Wanita berjaya, wanita yang gigih berusaha dengan penuh kasih sayang. Selamat Hari Wanita Antarabangsa 2023. Suryati Haji Senapi, RTM. Kenduri kahwin ni macam musim sekarang ni, musim hujan ni biasa. Tapi ada pengantin yang kabarnya berarak berpayungkan kanopi. Tu macam pelik tu. Pelik tapi benar, ya. Saksikan dalam hashtag malam ini.
Musim hujan bukanlah penghalang untuk mengadakan majlis perkahwinan. Uniknya dalam video yang tular di TikTok ini, pasangan Raja Sehari berarak di bawah kanopi bersama rombongan pengantin. Kanopi diangkat oleh beberapa orang pesilat yang berpakaian serba hitam. Zaman kanak-kanak paling menyeronokkan. Video menunjukkan seorang kanak-kanak sedang bermain lumpur sehingga berlumuran satu badan sambil dimarahi oleh ibunya. Pelbagai reaksi diberikan warga maya yang jelas terhibur dengan telatah kanak-kanak tersebut. Ya, bukan semua orang mampu atau berpeluang menyambut hari lahir serba mewah. Baru-baru ini tular satu video di TikTok ini tentang seorang budak yang menyambut hari jadi di Dubai. Muhammad Lut Akbar makan di restoran sambil dilayan chef terkenal Salt Bay. Dia juga dibawa menaiki helikopter dan tidur di hotel yang mewah. Ramai tertanya-tanya siapa agaknya ibu bapa Muhammad Lut. Pendigitalan perniagaan, memperkasa pusat ekonomi digital PEDI untuk membantu peniaga kecil dengan pengetahuan ICT dan dagang. RM100 juta disediakan di bawah skim geran pendigitalan PKS dan penjajah kecil. Geran padanan sehingga RM5,000 akan dibayar kepada PKS dan penjajah kecil termasuk di warung yang melanggan aplikasi pendigitalan perniagaan seperti sistem jualan pos, perakaunan dan pengurusan inventory. Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka. Ikuti mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 14 Februari hingga 30 Mac 2023 dan di Dewan Negara pada 21 Mac hingga 6 April 2023. Ya, ingatan saya masih pada paparan hashtag yang terakhir tadi. Ya. Siapa agaknya gerangan ibu bapa Muhammad Lut yang pasti orang berada tu. Tapi kita pun mampu juga pasang angan-angan. Pasang angan-angan. Tapi nak senang sekarang ni, Google aja dapat tahu siapa ibu bapanya. Ya. Dan satu lagi yang pengantin dibawa menggunakan payung kanopi itu. Itu menunjukkan nak sangat payung kan. Payung terbesar dapat. Boleh dicerita kepada anak cucu nanti. Baiklah, apapun kita ucapkan selamat pengantin baharu kepada pengantin dan bakal-bakal pengantin sepanjang musim perkahwinan ketika cuti sekolah sekarang ni. Banyak majlis. Betul. Baiklah, paparan itu menutup berita perdana 8 Mac 2023. Saksikan naratif khas mendepani musibah bencana selepas ini. Yang sahih di RTN. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.